أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang berusaha Tuan Pengerusi Surah An-Nasriyah, seluruh jawatan kuasa, dan pada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat yang dan seluruh hadirin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesempatan untuk sama-sama kita berada di dalam surau yang mulia ni, dan juga sama berada di malam Sayyidul Ayyam, ya. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di surau ni dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ianya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi satu amal soleh, amal yang akan melayakkan kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan, perempuan, hadiah-hadiah ini rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi meneruskan pengajian kitab kitab fiqh, kitab idaman penuntut menghuraikan yang kusut. Pada sama-sama kita memulakan majlis ilmu ini dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا عنه من علومه في دارين آمين. Aurat manusia, aurat manusia. Aurat ni dengan makna kata, iaitu dalam bahasa, iaitu keaiban. Aurat ni keaiban. Mana keaiban yang wajib ditutup. Tempat yang disuruh ataupun diperintahkan untuk kita menjaganya, mana kena tutup aurat, sama ada lelaki ataupun perempuan, maknanya tak terlepas daripada perkara yang kena jaga, sudah aurat. Maksud aurat laki-laki, aurat laki-laki dalam sembahyang antara pusat dan lutut. Demikian juga di hadapan laki-laki lain dan di hadapan perempuan mahramnya. Mana dia ada dua keadaan aurat, ketika dalam keadaan sembahyang, sembahyang disebut di antara ditutup, aurat kita di antara
pusat dan lutut. Pusat dan lutut. Maknanya kalau pusat ni lebih lah, ke atas sikit. Kemudian lutut ni bawah. Bawah lutut. Itu syarat sah solat. Mesti untuk bagi lelaki itu. Dia punya kadar dia. Ketika dalam solat. Dan begitu juga disebut begitu juga di hadapan laki-laki lain. Ini luar daripada solat lah. Di hadapan laki-laki lain. Depan kawan-kawan, di khalayak ramai, dan di hadapan perempuan yang mahramnya. Mahramnya maknanya perempuan yang boleh, perempuan yang tidak boleh berkahwin. Maknanya bila kata mahram ni maknanya melibatkan 8 golongan. 8 golongan yang kita sebut, yang apabila bersentuhan kulit tidak membatalkan wuduk. Itu mahram, sebab apa tak batal wuduk? Sebab tidak boleh dikahwini. Jadi dalam bab aurat ni, maka mereka ni ada batasan. Batasan aurat sama macam lelaki biasalah. Di hadapan lelaki biasa dengan perempuan yang mahram sama, iaitu di antara pusat dengan lutut. Itu keadaan yang pertama. Disebut mahram maknanya sudah dinyatakan dalam fasal yang ke-12, pembatal air sembahyang. Maknanya ada kaitan dengan hukum batal air sembahyang. Maknanya bersentuhan di antara kulit laki dan perempuan yang tidak berlapik. Dan akan diterangkan lagi dalam bab nikah yang akan datang. Panjang lagi lah bab nikah. Ini baru bab ibadah. Itu batasan aurat lelaki. Aurat lelaki dalam sembahyang di antara pusat dengan lutut. Begitu juga di hadapan lelaki dengan lelaki, dan juga dengan mahram dia. Itu kadar dia. Tapi kita tak adalah sampai berjumpa dengan orang, tak ada sampai kadar tutup, tak pakai baju. Nanti akan kita jelaskan lagi. Ini disebut kalau dalam solat ni, dia kadar nak sah solat tersebut. Kadar sah, dia terima solat. Dia kata dalam keadaan darurat. Darurat, tidak ada pakaian, mana ada kain yang menutup takat itu, maka wajib dia tutup takat itu untuk sah solat, untuk melepaskan syarat diterima solat dia. Kemudian yang kedua, auratnya di hadapan perempuan yang halal nikah dengannya, iaitu seluruh badannya. Seluruh badannya. Ini lelaki, keadaan lelaki yang di hadapan lelaki ajnabi, lelaki dengan perempuan ajnabi. Perempuan ajnabi ni perempuan yang boleh dinikahi, bukan mahram dia, yang boleh dinikahi. Maka auratnya seluruh badan. Mana seluruh badan? Mana badan dia? Badan dia ni, maknanya dikira badan ni tak boleh didedahkan. Didedahkan di halayak ramai, lebih-lebih lagi perempuan yang ajnabi. Kalau anda kata pakai baju baju yang lengan pendek tu, itu tak apa. Itu tak apa, baju lengan pendek. Tapi kalau tak berbaju, tak berbaju, kira dia menampakkan badan dia di hadapan perempuan yang ajnabi, maka hukumnya haram. Dia mendedahkan aurat. Walaupun ada pendapat kata tak apa, lelaki tak boleh berbaju. Itu ada pendapat dalam mazhab Syafi'i yang pandangan yang agak tidak kuat. Tidak kuat. Dalam mazhab lain ada batasan aurat boleh tak pakai baju. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i dia berat atas sini. Jangan kita menganggap orang lelaki ni boleh tak berbaju di halayak ramai. Itu salah tanggapan.
Tanggapan banyak orang tersilap. Kalau betul-betul faham, lelaki tak boleh tak boleh apa kata? Tak boleh tidak berbaju di hadapan wanita yang ajnabi. Ya. Sekarang ni kita kata perempuan seksi, laki pun seksi juga. Laki pun seksi. Tambah yang jenis badan bersasa ni, badan bersasa dia suka. Dia suka tak berbaju lah. Kadang baju ni nampak nipis tapi nampak kulit dalam. Yang jenis main gym tu kan, yang main bina badan tu. Jadi tu boleh main tu, tak ada masalah, tapi jangan mendedahkan di hadapan wanita yang ajnabi. Kerana wanita ni dia ada juga nafsu. Dia tengok laki yang ini bukan cerita, pasal ini hakikat. Maknanya situasi pada hari ni memang keadaan begitu. Laki ni dia tak faham, dia sudut aurat dia. Dia faham dia sudut perempuan je kena jaga aurat, laki juga ada aurat. Macam badan tak boleh tayang pada orang, walaupun katakan perut dia boroi ataupun badannya keding, kurus kering, orang tengok pun tak ada selera kan. Tapi sebenarnya tak boleh, aurat tetap aurat. Itu batasan sekiranya dia di luar, bukan di dalam solat. Dalam solat tadi lain, itu syarat nak lepas solat. Ini dalam keadaan dia di halayak dengan perempuan yang ajnabi. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga, keadaan yang ketiga, auratnya dalam tempat yang sunyi, dalam tempat yang sunyi seperti dalam bilik atau tandas, ialah kubul dan duburnya, iaitu kemaluan depan, iaitu yang keluar air kencing, dan dubur yang keluar najis, yang berak. Maksudnya makruh ia memandang kedua-duanya itu bukan haram. Jadi aurat laki-laki ada 3 macam, itu dia sebut. Maknanya dia sebut yang ketiga ni, iaitu auratnya dalam tempat yang sunyi seperti dalam bilik. Seperti dalam bilik, tandas. Maka kita bukannya kata kita sorang-sorang, kita boleh sesuka hati, kan? Contohnya seorang tidur tak ada baju, kan? Itu salah lah, kan? Maknanya kena tutup yang mana dikatakan depan dengan belakang tu. Walaupun kita kata walaupun pakai cawat je, pakai spender ke, kan, mesti tutup bahagian tu walaupun duduk dalam bilik seorang. Sebab apa? Dia bukannya salah tengok, tapi hukumnya makruh. Tapi ada yang perkara yang diharuskan, diharuskan melihat, contohnya ada keperluan melihat. Contohnya ada yang tak kena, kan, dia tak kena dengan alat dia tu, itu dibolehkan, kan, dibolehkan dia tengok, ataupun dia ni ada keperluan, dia yang diharuskan. Bukan saja-saja kalau nak buat tak boleh. Itu di batasan aurat, aurat yang dalam keadaan bersendirian, dalam bilik ataupun bilik air, tandas, sekiranya ada keperluan. Adapun suami isteri, kalau suami isteri memang halal melihat, tapi ikut kepada keperluan. Ikut keperluan lah. Kalau kata bersama, kata memang dibolehkan, halal, tapi ikut keadaan. Ikut keadaan lah. Mana kata kalau bersama tu boleh. Itu yang disebut 3 macam keadaan aurat lelaki. Kemudian masuk aurat perempuan. Masuk aurat perempuan. Boleh faham tu tak? Yang aurat lelaki tak? Maknanya kadang-kadang sebelum ni kita ada salah tanggapan. Macam saya sendiri pun dulu pun kadang-kadang sekolah ada tak berbaju juga, kan. Rumah, dalam rumah tu tak ada masalah, tapi di luar rumah, walaupun orang kata takat ni takat pusat dengan lutut, itu pusat lutut itu tengok siapa orang dia,
yang diharuskan, ya. Kemudian aurat perempuan, ada pun aurat perempuan yang khunsa dan hunsa. Hunsa ni pondan, perempuan dan pondan. Pondan ni dia tak pasti, benda tu dia tak pasti. Dia tak berat belah perempuan, tak berat belah lelaki, mana di tengah-tengah. Itu panggil khunsa, pondan, ya. Ada pun kalau kata sekarang ni banyak pondan yang dibuat-buat, pondan yang dibuat-buat, lembut je sikit je dah dikata perempuan, sedangkan dia tu laki jantan, kan. Dia tak dengar. Dia memang dua, kan. Dua tu dia tengok salah satu daripada yang mana belah mana, berat belah mana. Kalau berat belah laki, dia anggap laki lah. Kalau berat belah perempuan, dia anggap perempuan, kan. Tapi ini dua-dua pun tak ada ni. Mana tak ada berat belah perempuan, tak ada, belah laki tak ada. Itu dipanggil sebagai khunsa, ya. Dia pun sekarang ni lembut, kan. Jenis lembut, dibuat-buat lembut, kan. Di make up lah, apalah solidnya, jadi sebiji macam perempuan pun ada, ya. Tapi yang itu tak boleh nak ubah. Ciptaan Allah Ta'ala itu tak boleh ubah. Mana kalau ubah pun dia tengok pada kejadian yang asal je. Kejadian asalnya belah mana. Macam Sajjad tu, kan. Sajjad tu dia nama Muhammad Sajjad, memang laki lah, kan. Itu tukar, tak tahulah tukar ke tidak ke, jadi Nur Sajjad, panggil Nur Sajjad. Aurat kalau perempuan dan khunsa ni sama, sama dari sudut aurat mereka. Yang pertama, di dalam sembahyang ialah seluruh badannya kecuali muka dan 2 pergelangan tangan, luar dan dalam, maka keduanya anggota ini bukan aurat dalam sembahyang, ya. Kalau dalam sembahyang, maka seluruh badan dia wajib ditutup kecuali muka lah, ya. Kecuali mukanya boleh inilah, dan juga pergelangan tangan. Muka dan juga pergelangan tangan, sama ada tangan yang di luar, inilah maksud pergelangan tangan ni, sama ada di luar ataupun di dalam ni, ya. Ni maknanya perempuan boleh maknanya boleh tidak payah ditutup lah, maknanya muka dan juga pergelangan tangan luar dan juga dalam. Adapun yang lain, lain wajib ditutup, dalam keadaan sembahyang, yang pertama dalam keadaan sembahyang. Kerana muka dan juga tapak tangan ni bukan aurat, bukan aurat, ya. Adapun kalau orang yang pakai jilbab, jilbab tu tak apa, ya. Jilbab tu tak apa, tapi dalam solat dia kena buka lah, ya. Ataupun ketika mana tawaf, ya. Tawaf dia kena buka, ketika mana dalam keadaan ihram, ya. Begitulah dengan tangan. Termasuk dalam kata seluruh badan. Seluruh badan itu ialah rambut. Seluruh badan itu rambut, termasuk rambut dan tapak kaki. Tapak kaki. Tapak kaki mesti ditutup, tapak kaki, ya. Masa berdiri, tapak kaki itu memadai tertutup dengan lantai atau sejadah. Tetapi jika masa sujud nampak tapak atau tumit, nescaya batal sembahyangnya, ya. Ni kena jaga betul-betul lah, tapak kaki tu, ya. Walaupun tapak kaki tu taklah cantik, kan, tapak kaki, tapi dikira sebagai aurat, bagi perempuan aurat, tapak kaki tersebut. Kalau dalam solat kena jaga tapak kaki,
Kalau terbuka, terselak, maka batal solat, ya. Itu dalam keadaan yang pertama. Yang kedua, auratnya di luar sembahyang, di luar sembahyang pula. Tadi dalam sembahyang, ni di luar sembahyang. Auratnya di luar sembahyang di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, ialah seluruh badannya. Seluruh badannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, ya. Maksudnya lelaki ajnabi, ya. Kecuali muka dan juga tapak tangan lah, ya. Dia macam yang pertama, kan? Macam pertama keadaan semayang, ya. Keadaan macam semayang juga, ya. Maka muka dan juga tapak tangan itu yang boleh didedahkan, ya. Adapun kalau muka, kan, kebanyakan ada perempuan yang kadang muka tu dia sampai dia mendedahkan dagu, dagu, kan. Mana takat dagu ni mana? Takat muka ni mana? Takat muka sakat dagu ya? Sini ya? Sini, kan. Mana jangan lebih daripada ni. Lebih maknanya dia tutup di sini, ya. Maknanya di sini terbuka, kan. Sini ni. Sini ni panggil apa? Leher kan? Lebih pada dagu ni, kan. Dia takat sini ya, dagu sini ya. Takat sini dagu, perempuan. Maka itu kena ambil kira lah. Tambah lagi dalam solat. Selalu dia tegur, ada kadang-kadang dia faham takat muka, takat sini lah, kan. Sini walaupun sikit tapi kena wajib ditutup. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga, auratnya di luar sembahyang di hadapan perempuan kafir adalah apa yang boleh nampak macam pakaian orang yang sedang bekerja, ya. Ini di antara perempuan, kan, di antara perempuan di hadapan perempuan yang kafir. Perempuan Islam muslimat ni dengan wanita kafir, mana aurat dia bukan macam perempuan dengan perempuan. Dia auratnya macam keadaan perempuan dengan lelaki ajnabi, ya. Macam perempuan dengan lelaki ajnabi, ya. Tak boleh tanggal tudung di hadapan perempuan yang bukan Islam. Walaupun kata tak apa, sama-sama ni, sama-sama perempuan, tapi sebenarnya tak boleh, dia maknanya mendedahkan, maknanya kalau ada keaiban seorang perempuan itu, maka diketahui oleh orang bukan Islam, ya. Ada perkara yang tak boleh didedahkan lah, dia dapat, kalau orang bukan orang Islam, perempuan Islam boleh, ya. Dia ada hadnya, ya, yang tak sama dengan perempuan yang bukan Islam. Macam di hospital tu tak apalah, kadang-kadang tak ada keperluan sebab tak ada doktor. Mungkin kita nak cari doktor yang betul-betul perempuan yang Islam ni susah, memang susah. Kadang perkara tu berkaitan dengan etika hospital, kan. Tak boleh kadang kita nak pilih-pilih doktor ni, memang tak boleh, kan. Sebab itu dianggap sebagai benda perkara yang darurat lah, perkara yang memang tak nak kena, tak ada lah pilihan lain, ya. Tapi kalau pergi swasta tu mungkinlah pergi swasta tu sebab bayar, ya. Ada pun kena jaga, di hadapan perempuan yang kafir, ya. Yang keempat, auratnya masa dalam bilik atau di hadapan perempuan muslimat atau di hadapan laki-laki yang mahramnya, ialah antara pusat dan lutut. Ringkas aurat perempuan ada 4 macam. Okey, dalam keadaan yang keempat ini,
aurat perempuan yang dalam bilik, ketika dia dalam bilik, kan, atau di hadapan perempuan muslimat, di hadapan perempuan dengan perempuan yang Islam, ya, atau di hadapan lelaki yang mahramnya. Mana berapa golongan tadi kan, di dalam bilik, di hadapan perempuan yang muslimat, dan di hadapan lelaki yang mahram. Mahram ni macam ni lah, adik-beradik, ayah, kan, mana yang mahram, dipanggil sebagai mahram, ya. Ialah aurat dia ialah antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut, itu keadaan antara pusat dan lutut. Maksud di sini bukanlah maksudnya yang itu dari segi syarak dibenarkan takat tu, kan. Tapi tak ada pula pergi tunjuk. Pergi tunjuk dalam rumah, pergi tunjuk, tak ada. Ada pun keperluan. Kalau kata keperluan, contohnya menyusukan anak dan sebagainya, itu maknanya itu yang ukur yang dibolehkan. Dalam keadaan begitu dan dikatakan boleh ketika di hadapan mahram, ya. Adapun yang tadi tak termasuk, perempuan yang kafir tadi, yang bukan Islam ni, itu tak termasuk. Itu macam lelaki ajnabi, ya. Macam lelaki yang bukan mahram, ya. Dia punya aurat, dia batasan auratnya. Adapun masalah, ya, adapun masalah kalau kita ni bila berkumpul adik-beradik, ya, bila berkumpul adik-beradik, katakan ipar ada, kan. Kalau ikut ipar ni, kira orang luar lah, walaupun ahli keluarga, tapi kira macam bukan termasuk dalam mahram lah, bukan termasuk dalam mahram. Ataupun saudara mara, kita sepupu, ada balik beraya dan sebagainya. Maka di situ kalau ikut kan, kaki ni tak boleh didedahkan aurat, kan. Ataupun tangan ni, kan, takat tangan, lengan ni tak boleh, sini tak boleh, ya. Jadi macam mana nak jaga keadaan begitu? Ikut dia kata, kalau ulama kata ikut keperluan ketika tu. Kalau kata kita nak buat kerja dalam rumah ni susah, nak pakai stokin, ya, atau yang pakai stokin. Stokin maknanya ketika kalau buat kerja tu di dapur tu, maknanya dibolehkan lah. Kalau tak pakai stokin tu dibolehkan, kan? Sebab nak buat kerja dalam rumah tu, kan? Ataupun nak masak, kadang-kadang nak kena basuh-basuh, nak kena selok, kan. Takat mana yang keperluan kita tu. Bukan boleh dalam rumah, depan ipar ataupun depan sepupu dan sebagainya, pakai lebih kurang aja, tudung tak pakai. Itu kebanyakan begitulah, tudung tak pakai ataupun pakai baju lengan pendek sebagainya, ya. Itu perlu dijagalah. Macam kita sebut dari batasan-batasan aurat, ya. Cuba kita tengok 8 golongan, kan. Kalau kita hafal 8 golongan yang disebut oleh Allah SWT dalam surah, tak silap surah apa, 8 golongan yang diharamkan nikah, ya. 8 golongan yang diharamkan nikah, maka kita akan dapat tahu, kan, yang mana dikira sebagai mahram ataupun yang bukan mahram. Dia sudut batasan aurat, ya. Dia sudut apa, batal ke tidak air semayang sekiranya bersentuhan, ya. Yang disebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladhina min asdabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ila akhir ayat, ya. Yang bermaksud
hurimat alaikum, diharamkan kepada kamu kan berkahwin, ya. Ini disebut mahram. Mahram orang lelaki lah, ya. Hurimat alaikum, diharamkan ke atas kamu berkahwin ummahatukum, mak kamu, ibu kamu, ya. Wa banatukum, anak perempuan kamu, ya. Wa akhawatukum, saudara kamu, iaitu adik-beradik perempuan, ya. Wa ammatukum, saudara bapa kamu, iaitu mak saudara, ya. Mak saudara. Wa khalatukum, sama mak saudara sebelah mak, sebelah ayah, ya. Wa banatul akhi, ya, anak saudara, ya, anak perempuan saudara, maknanya anak saudara lah. Mana adik-beradik, adik-beradik itu punya anak saudara, ya. Wa banatul ukhti, dan anak saudara perempuan. Tadi anak saudara lelaki, yang perempuan ni anak saudara daripada adik-beradik perempuan, yang anak dia perempuan, ya. Wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu yang menyusukan kamu, maknanya ibu susuan, ibu susu, walaupun bukan dikatakan darah daging daripada nasab keturunan, tetapi dia dikira daripada susu, susu yang diminum. Wa akhwatukum minar radha'ah, maknanya saudara, adik-beradik, adik-beradik susuan. Kalau ibu susu tidak ada anak, maka kita dengan anak dia adik-beradik. Hukum dia adik-beradik, mana tak boleh kahwin, ya. Wa ummahatu nisaikum, wa ummahatu nisaikum, dan emak perempuan kamu, maknanya mak mentua. Mak mentua tak boleh berkahwin. Kalau bersentuhan tak batal semayang, mak mentua, ya. Sekalipun dengan isteri telah bercerai, dengan isteri, jadi mak mentua tetap mak mentua, pak mentua tetap pak mentua. Dia tak ada jadi bekas mak mentua, tak ada. Bekas pak mentua tak ada. Dia tetap mak mentua, tetap pak mentua, ya. Walaupun berkahwin lain, ya. Kemudian warabaikum allati fi hujurikum min nisaikum, ya. Disebut anak tiri, ya. Anak tiri ni berkahwin dengan perempuan yang dia ada anak, dia ada suami lain dulu, tapi sebab jadi anak tiri, kita berkahwin dengan perempuan tu, bukan kita lah. Berkahwin dengan perempuan tu, maka dipanggil anak dia tu sebagai anak tiri. Itu sebagai mahram, ya. Itu disebut 8 golongan. 8 golongan yang kita katakan sebagai mahram. Selain daripada itu tak boleh. Selain daripada itu yang dikatakan boleh dinikahi, ya. Selain daripada wajib menutup aurat, sambung tadi, selain daripada wajib menutup aurat atas seseorang masa sembahyang, wajib pula ia menutupnya daripada manusia lain daripada masa sembahyang, bagaimana telah diterangkan itu sekalipun dalam bilik, mana pun sebagaimana yang kita sebut tadi, sebagaimana aurat yang kena jaga dalam sembahyang, dalam sembahyang, begitu juga ada juga batasan aurat yang kena jaga dalam keadaan kita bersendirian, ya, seorang-seorang tadi, ya. Boleh kalau mendirikan aurat sekiranya ada keperluan, tadi, keperluan yang diharuskan, ya. Sekiranya seseorang awam, orang yang tidak pandai hukum sembahyang,
Ini masuk dalam bab lain, hukum sembahyang. Kan? Jika orang awam yang tidak pandai hukum sembahyang beriktikad semua pekerjaan dan perbuatan dalam sembahyang itu fardu atau setengah fardu, dalam setengah sunat, dan tidak dapat membezakan yang mana satu tetapi tidak menentukan yang fardu itu sunat dan secara sahlah sembahyang. Ini dalam bab sembahyang. Dia dah masuk dalam bab, nak masuk dalam bab sembahyang lah. Sebab aurat ni dia berkaitan dengan bab sembahyang. Okey, yang tadi jelas lah yang tadi. Sebelum kita nak masuk bab rukun sembahyang ni, tentang aurat tadi, ada masalah tak? Tapi tak wajib bawah dagu kan. Dagu dia takat sini. Wuduk. Begitu juga dengan wuduk. Anggota wuduk pun sama juga. Bawah dagu. Bawah dagu. Dia tak wajib sama tu. Tidak. Bawah ni walaupun tak ada wuduk, dia wajib tutup, dia aurat kan. Dia wajib tutup. Cumanya kita dalam wuduk kita melebih itu je. Melebihkan basuhan je. Bab wuduk, sebab kita nak nampak yang yakin je. Dapat yakin tu. Lebih sekut. Memang disunatkan kita melebihkan basuhan. Sebab dalam hadis Nabi, Nabi sebut ada umat aku yang dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan muka dan juga anggotanya berseri-seri. Mukanya berseri-seri. Maknanya dalam hadis tu ceritakan kelebihan orang yang melebihkan basuhan. Fadilat orang yang melebihkan basuhan dalam wuduk, maka Allah Ta'ala serikan muka dia pada hari kiamat. Sunatlah kita lebihkan. Ketika mana ambil wuduk? Dalam mazhab Syafi'i yang kita sebut kan, kita sebut dalam bab mengambil wuduk tentang basuhan kepala. Dalam mazhab Syafi'i dia tang situ mudah. Tang situ mudah. Dalam mazhab Syafi'i dia dikira kita basuh ni, kita basuh rambut yang di kepala. Rambut di kepala. Walaupun kat sini ke, dekat sini ke, kat sini ke, dikira rambut yang dekat kepala. Walaupun sedikit, walaupun kita kata ada kata kadar dia setempik, macam kita tempik lah, maknanya tak sini, maknanya dikira habis, dikira lepas tu. Rambut ini ujung tu. Rambut panjang. Kalau di luar, daripada kepala, maknanya contoh rambut tu panjang kan, macam tu, rambut tu panjang, maka tak dikira. Tak dikira. Sama macam orang yang rambut panjang, dia ambil, dia basuh ni, basuh rambut di hujung aja. Yang dikira dikira basuh kepala, bukan dikira basuh rambut. Dia kira basuh kepala. Tak ada dalam tu disebut basuh rambut. Jadi ulama khilaf nak basuh rambut kadar mana. Sebab apa? Ayat tu tak diterangkan basuh rambut, diterangkan basuh kepala. Kalau orang yang tak ada rambut kan, betul lah basuh kepala lah kan. Di situ dia suruh basuh kepala. Cuma ulama berselisih tu, rambut tu takat mana, kadar mana. Itu dalam mazhab Syafi'i menentukan rambut yang berada di kepala. Dia kira anak rambut yang tepi telinga ni, dia wasak dalam wasak. Kalau di sini kira juga di sini, di sini pipi ke kepala sini. Kalau ada kata segmen ni, kalau panjang basuh di sini, dia tak kira, sebab sini dia kira pipi. Dia kira pipi. Yang dikiranya ni di kepala ni lah. Walaupun di depan kena, di sini ya, rambut tu di mana? Dikira rambut di mana. Kalau terjuntai sini, kita basuh yang terjuntai tu tak dikira, sebab kira rambutnya di kepala. Waktu basuh muka. Basuh muka tu takat muka sinilah.
sampai sini. Saber ni. Kalau macam saber ni termasuklah. Termasuklah kalau sini. Dia dikira sampai anak telinga ni. Kalau anak telinga ni, makna saber ni termasuklah. Termasuk dalam tempat anggota muka. Jadi kalau rambut tu panjang, rambut panjang, so dia ambil letak kat atas telinga. Sah ke tak sampai untuk tu? Maksudnya tak sah lah sebab rambut tu tak basah, tak kena. Dia kan panjang, panjang, saber panjang kan. Jadi bila panjang, dia ingat nak duduk, dia ambil tu taruh belakang tu. Nampak? Rambut belakang. Jadi rambut tu tak kena lah semayang. Tapi ini dalam masuk muka. Masuk muka tu. Dalam muka, rambut tu tak dikira sebagai anggota muka. Dia tak kira sebagai kulit. Rambut tu dia tumbuh di bahagian muka. Dia tumbuh bahagian muka, tapi perempuan ni nak ambil wuduk. Dia ambil rambut di bahagian muka, dia selak, dia masuk ke sini. Jadi dia ambil semayang di bahagian muka je. Maknanya rambut tadi tak kena. Dia tak kena sebab dia tu tumbuh di bahagian muka. Tumbuh di muka. Selak rambut. Segmen ni. Jadi rasa-rasa nak kena basuh dalam rambut yang di bahagian muka dia lah. Mana basuh lah kalau dia yang kat sini tu. Kalau dia selok, mana basuh lah sekali. Basuh lah sekali. Tak kena. Maksudnya rambut itu kalau terjuntai tu, dia basuh kena lah. Tapi sekena saja ditarik ke belakang tu, memang tak kena lah rambut tu. Jadi ada yang kena tak sah. Rambut tu pasal dia tumbuh kat muka tu, dia kena basuh rambut tu. Basuh rambut tu. Basuh rambut tu. Bulu tu kena apa ni. Tapi bila dia selak belakang, dia ambil depan je. Depan tak kena lah belakang rambut ni. Itu jadi pertanyaan dia tu. Jadi satu isu. Yelah kalau di sini termasuk lah. Kalau dia kata segmen tadi termasuk dalam anggota muka, maka dia basuh lah. Wajib basuh lah. Cuma rambut belakang tadi tak wajib basuh kan Ustaz? Rambut tu. Rambut yang ditolak ke belakang tu tak payah basuh. Tak apa, sebab dia basuh. ya itu dia kena basuh. Dia pakai rambut tu. Sebab kalau tumbuh di kadar tempat anggota wuduk ni kan. Anggota wuduk ni kenalah. Tapi kalau di belakang, tumbuh di belakang, Rambut yang belakang tadi, rambut yang ditolak tu tadi, kalau tak basuh tak apa. Tak boleh ya. Rambut dia saya panjang dia tolak. Dia muka dia basuh, rambut yang ditolak belakang tadi kena basuh ke tak? Kena agak tarik balik kan. Rambut tu kita tahu isi tu dah kita belakang kan. Dia padahal dia tumbuh pada muka. Kena tarik ke depan balik apa-apa. Tak agak. Itu cukup rambut tu. Kalau ikut hukumnya basuh muka, bukan basuh rambut. itu nanti saya try itulah. Tanggungjawab tu lah. Sebab dia kadang-kadang di kadar tu sebab yang pastilah check balik lah tentang tu. Kena semok balik lah. Semok balik lah. Ada rambut panjang ni Tak kisah kan? Bila sambung Takut. Tak apa, kena kalau kadang kena pendapat mengatakan kena wajib benda tu sebab anggota yang wajib kan. Kalau takut cakap tu kan kadar dia tu, nak tahu kadar dia tu. Apa semok tu tak semok tu. Itu jadi isu pasal ambil FB apa semua tu. Kita tu. Ya. Kadang orang pandangan dia kata tak kena apa kan. Bermacam-macam pandangan. Tak apalah, itu saya cuba cek tu. Saya ingat dia masalah yang rambut, sapu rambut tu. Itu lain. Itu rambut di kepala. Rambut di kepala. Kalau kepala dia tak masalah sebab dia bukan seluruh. Kan? Dia sedikit kadar dia. Pakai culik gitu. Okey, kerana sambung bab ni panjang, masuk rukun semayang. Jadi kita berhenti takat ni tak? Boleh tak? InsyaAllah kita sambung pada ni lah pengajian akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan perkongsian kita ilmu pada malam ni mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Yang apa yang kita bicarakan berkenaan dengan tadi aurat, aurat lelaki dan juga aurat perempuan dalam keadaan sembahyang dan juga dalam keadaan di luar sembahyang dan juga dalam keadaan bersendirian. Wallahu alam. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian pada malam ni.
Yang baik datang daripada Allah SWT yang lemah kurang daripada diri saya sendiri. Aku qala hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi'lan mukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani. Allahumma fital 'arifin warzuqna faman nabiyina wadul musali wal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa sunna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.